Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, jadi kita mulakan dengan bab 1, mikroorganisme. Okey, jadi untuk bab ini, kamu akan belajar tentang organisme seni yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Walaupun begitu, ada juga mikroorganisme yang dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi tak banyaklah. Okey. Baik. Okey, subtopik yang pertama, dunia mikroorganisme. Okey. Baik, apa itu mikroorganisme? Okey, mikroorganisme ialah organisme seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan dia hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Mikroskop ni ada banyak jenis lah. Okey, contohnya mikroskop cahaya, mikroskop elektron dan lain-lain lagi. Okey, sebelum itu kita juga kena tahu apakah itu flora normal. Okey, flora normal ini adalah mikroorganisme yang ditemukan pada organisme. Contoh organisme, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan juga termasuk kita manusia. Okey, dan flora normal ini, mikroorganisme ini tidak menyebabkan penyakit. Maksudnya dia memang ada dekat situ. Okey, flora normal ataupun mikroorganisme ini memang ada di situ dan tidak memberikan mudarat kepada organisme lah. Okey, kepada organisme, contohnya kita manusia. Okey, tengok contoh. Alright. Bahagian atas salur pernafasan. Kalau kamu tengok sini, kan, bahagian atas salur pernafasan kita mempunyai flora normal ataupun mikroorganisme Staphylococcus species. Ada juga Streptococcus species. Ini adalah nama bagi bakteria. Okey, maksudnya dia memang ada tapi tidak mendatangkan penyakit kepada kita. Okey, seterusnya, di bahagian kulit. Staphylococcus species, Corynebacterium species. Alright, jadi kita nampak tak? Kita tak nampak flora normal ini, tetapi dia ada. Okey, lagi bahagian badan kita yang lain, okey, pada usus kecil. Kamu dah belajar dulu tingkatan 2 tentang nutrisi kan? Memang ada bakteria dalam kita punya sistem penghadaman. Okey. Escherichia coli atau ada lagi satu Streptococcus species. Ini maksudnya Escherichia coli ni ataupun kita sebut sebagai E. coli. Okey. Baik. Lactobacillus species. Lactobacillus species biasalah. Okey, ni pada uretra, saluran kencing kita. Okey, Corynebacterium species, Staphylococcus species. Alright, okey, apa pentingnya flora normal ini ataupun mikrob ini kepada kesihatan kita? Okey, yang pertama, sekejap cikgu cari pen. Okey, bersaing dengan patogen. Patogen ni adalah penyebab penyakit. Okey, untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Patogen ni maksudnya mikrob yang jahat. Flora normal ni mikrob yang baik. So, dia bantu. Dia bersaing dengan patogen ini untuk dapatkan nutrien. Jadi, bila dia berebut dengan patogen, jadi patogen pembentukannya terbantuklah. Maksudnya dia tak mampu untuk hidup dekat kita punya bahagian badan kita. Okey. Flora normal terdiri daripada bakteria yang mensintesiskan vitamin B12 dan juga vitamin K. Dia juga merangsang pertumbuhan tisu badan. Contohnya seperti tisu kolon dan tisu di dalam salur pencernaan. Yang keempat,
merangsang pembentukan antibodi yang melawan patogen dan penyakit. Ini adalah kepentingan flora normal, mikroorganisma yang baik tadi. Okey. Okey, baik. Pengelasan mikroorganisma. Okey, ada 5 jenis mikroorganisma yang kita akan belajar, dan setiap jenis ni kita akan tengok ciri-ciri dia nanti. Okey, 5 jenis tersebut ialah fungi. Fungi ni ataupun istilah lain kulat lah. Okey, fungi, kita ada yang kedua alga, protozoa, bakteria, dan akhir sekali adalah virus. So, ada 5 jenis mikroorganisma. Okey, yang pertama, fungi. Okey, salah satu contoh fungi, mukor. Mukor ni kita jumpa dekat mana? Kalau kamu tengok roti yang expired kan? Kamu nampak tak? Macam mana kita tahu roti tu expired? Kan, kalau contoh expired hari ni. Hari ni kita tak nampak lagi mukor. Tunggulah dalam 2-3 hari kita akan nampak mukor. Dia macam warna hitam-hitam, tumpuk hitam tu kan. Itu adalah mukor. Okay, dan dia adalah fungi mikroskopik. Okay, tengok saiz fungi. Okay, ciri yang pertama kita nak berkenalan dengan fungi ni, kena tahu saiz dia. Okay, fungi mempunyai saiz yang berbeza-beza. Okay, terdapat fungi makroskopik seperti cendawan yang dapat dilihat dengan mata kasar, dan juga fungi mikroskopik. Okey, ada dua lah maksudnya, sama ada makroskopik ataupun mikroskopik, seperti yeast dan mukor yang berukuran antara 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Maksudnya dari segi saiz kita boleh tentukan dia sama ada makro atau mikro. Makro ni maksudnya yang besar, yang mikro ni maksudnya yang kecil. Okey, contoh dia bagi makro macam ni, ni cendawan. Nampak dari jauh pun kita nampak kan dia besar. Okey, ada fungi yang mikro kecil. Kita tak nampak dia, tapi kita boleh nampak dia secara details melalui bawah mikroskop lah. Okey, contoh kalau macam ni mukor kat kulit roti. Kita memang nampak contoh mukor dekat roti kan. Kita nampak, tapi details dia, struktur dia, kita tak nampak detail. Kita hanya boleh nampak details bila kita tengok bawah mikroskop. Ni yeast. Okey, yeast pun sama juga, mikroskopik. Fungi mikroskopik hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Yes, betul. Okey, fungi seperti mukor lazimnya wujud berkoloni. Berkoloni ni ataupun berkumpulan lah, maksudnya sama. Berkoloni ataupun berkelompok, duduk dalam grup. Okey, bentuk fungi. Fungi unisel, okey, seperti yeast berbentuk sfera yang kecil. Ni yeast lah. Ni kamu tengok ni lah. Ni yeast. Okey. Fungi multicellular, contohnya seperti mukor, terdiri daripada sporangium yang berbentuk sfera dan hifa yang berbentuk berbenang. Ini adalah ini adalah mukor. Struktur asas bagi mukor. Kalau kamu tengok sini kan. Yang bulat ni berbentuk sfera, ini adalah sporangium. Ini sporangium lah. Okey, sporangium kepala dia. Dalam ni ada spora lah. Sporangium dalam ni ada spora. Dia punya ni kan. Okey, yang berbentuk berbenang ni, nampak tak benang 1, benang 2, ni berbenang ni. Ini kita panggil sebagai hifa. Hifa. Okey. So, kalau kulat roti, kamu nampak dah bentuk macam ni. Kamu tak nampak. Kamu cuma nampak dia tumpuk-tumpuk hitam je. Tapi tak nampak details macam ni. So, nak tengok, dapat tengok macam ni, kena tengok bawah mikroskop. Ni. Okey, ni dia bagi label kat kita lah. Yeast. Yang ni dia bagi mukor. Kan? Nak bezakan. Okey, kita tengok yeast dulu. Dia ada cytoplasma. Ni dia punya nukleus lah. Vakuol, granul yang hitam ni, granul glycogen. Lapisan ni, lapisan yang ke dalam ni adalah membrane cell, dan lapisan yang luar adalah dinding sel. Okey.
Kalau roti, kulat roti pula, kan ada yang tumpuk putih kehijauan. Kalau mula-mula nampak hijau, tapi banyak sangat kan, dia jadi macam warna hitam kan. Okey, ni ya kan. Nampak sporangium, kepala dia ni bentuk sfera. Dalam ini mengandungi spora. Dan ini struktur berbenang ini kita panggil sebagai hifa. Okey. Okey, macam mana nutrisi fungi? Maksudnya macam mana dia dapatkan makanan? Okey, sesetengah fungi merupakan saprofit. Apa itu saprofit? Organisme yang atau mikroorganisme yang memperoleh nutrien daripada organisme yang telah mati dan reput. Manakala sesetengah fungi lagi ialah parasit yang memperoleh nutrien daripada perumahnya. So sama ada dia saprofit ataupun parasit. Okey. Habitat, tengok tempat tinggal dia. Habitat mikroorganisme lazimnya dihubungkan kaitkan dengan nutrisi. Kat mana dia cari makan, tang situlah dia duduk. Okey, oleh itu fungi biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan reput yang banyak, tinja ataupun najis, kulit haiwan dan juga makanan. Contoh kalau macam kulat yang saprofit seperti kulat sisiak. Biasa makan tak? Kulat sisiak kan? Kat mana habitat dia? Sebab kulat sisiak ni dia saprofit. Dia tumpang pada pokok yang mati. Contohnya pokok getah. Kalau orang dulu-dulu, kalau mereka tebang pokok getah, mereka ambil dah kayu, ada baki-baki ranting-ranting yang kecil sikit tu yang mereka tak ambil. Nanti tunggulah tengok. Mai tengok balik, tengok mesti ada kulat sisiak tumbuh kat situ. So itulah habitat kulat tu. Kan? Dia bergantung kepada nutrisi dia. Okey? Bahan reput, kayu dan sebagainya. Okey? Ada juga kulat yang tumbuh kat kawasan taik. Kan? Kita tengok tik lembu tu. Ada je kulat yang dia tumbuh. Okey. Fungi juga sesuai tumbuh di persekitaran yang gelap dan lembap. Okey, cara macam mana dia membiak? Kita tengok pula dia punya cara dia membiak. Okey, contoh fungi seperti yeast. Dia membiak secara aseks. Aseks ni maksudnya dia tak perlukan partner. Dia duduk seorang-seorang dia pun dia boleh membiak. Kan? Okey, so ini kita panggil kaedah pertunasan. Dia bertunas. Okey. Okey, fungi multisel seperti mukur membiak secara aseks dan juga seks. Dia boleh buat dua-dua. Sama ada dia aseks ataupun dia secara seks lah. Kalau aseks secara spora, dia bebaskan spora. Kalau seks melalui konjugasi. Mari kita tengok macam mana tu. Okey, ini cara pembiakan aseks. Kan, aseks dalam mukur. Kamu tengok di sini, dia membebaskan spora dia. Kan, ni kan sporangium, dalam ni ada spora kan. So, dia pecah. Bila dia pecah, spora ini terbebas lah. So, itu cara dia membiak lah. Okey, yang kedua, konjugasi. Kan, seks yang ni konjugasi. Maksudnya, ni nampak? Kan, pertemuan antara hifa, konjugasi pembiakan seks berlaku. Tengok gambar detail. Okey, ni dia bagi penerangan. Okey, spora merupakan sel mikroskopik yang dibebaskan oleh sporangium. Apabila spora yang sangat halus dan ringan ini dibawa oleh angin ke persekitaran yang sesuai, spora tersebut akan bercambah tanpa persenyawaan. Okey, dia akan bercambah tanpa persenyawaan. Aseks lah. Okey. Okey, untuk seks pula dipanggil proses konjugasi di mana pertemuan hifa berlaku. Gamet dihasilkan, persenyawaan gamet menghasilkan mukur yang baru. Cikgu dah gambarkan. Ni. Ini detail konjugasi. Pembiakan secara seks. Pertemuan hifa, bentuk gamet, zygote, zygospora akan matang dan zygospora akan bercambah dan menghasilkan struktur hifa dan alas sekali sporangium. Dapatlah sporangium yang baru. Kan, dia cari jiran dia. Dia membiak dengan jiran dia. Ini kalau kulat lah. Mukur. Okey.
Okey, baik. Yang seterusnya, alga. Okey, alga. Mikrob yang seterusnya adalah alga. Alga ni kalau kamu tengok gambar belakang ni, dia warna hijau kan? Hijau. Kenapa warna hijau? Ada sebab kenapa dia diberi warna hijau. Okey, nutrisi alga. Macam mana dia dapatkan makanan? Okey, kebanyakan tak semua tapi majoriti alga berwarna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil. Dia ada klorofil. Klorofil ni adalah satu pigmen lah yang memberikan warna hijau kepada sesuatu organisma tersebut. Okey, jadi perkara ini yang membezakan alga mikro dengan alga mikroskopik daripada mikrob yang lain. Okey, klorofil ini membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Bila dia warna hijau sebab dia ada klorofil. Klorofil ini dia membolehkanlah sesuatu mikrob itu buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, ataupun kita sebut istilah autotrof. Mikroorganisma yang boleh buat makanan sendiri kita sebutnya sebagai autotrof. Okey, sebab kehadiran klorofil. Okey, tempat tinggal dia dekat mana? Habitatnya air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, dia perlukan tempat yang terdedah kepada cahaya matahari lah, sesuai dengan sifatnya yang autotrof. Okey, macam mana alga membiak? Okey, contoh Chlamydomonas. Membiak secara aseks melalui belahan dua ataupun seks konjugasi. Okey, ada lebih gambar kita. Okey, contoh kalau alga seperti Spirogyra membiak secara seks konjugasi. Okey, ini gambar rajah ya. Okey, yang ni adalah pembiakan secara aseks. Okey, belahan dua untuk alga. Okey, dia bagi contoh alga kat sini adalah Zoospora lah. Dia bermitosis, dia membahagi, membelah dan berbahagi dan begitulah kita rujuk dia. Okey, kalau yang ini adalah pembiakan secara seks konjugasi. Okey. Maksudnya dia transfer lah gamet. Pertukaran gamet antara satu mikrob dengan mikrob yang lain. Sampailah menghasilkan sel yang baru. Okey, saiz alga berbeza-beza. Okey, terdapat alga makroskopik seperti alga laut yang dapat dilihat dengan mata kasar. Ada juga alga yang mikroskopik. Contohnya seperti Chlamydomonas, Spirogyra, saiz 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Okey. Ni Chlamydomonas. Ini adalah Spirogyra. Okey. Kan? Kenalah sikit gimana. Tak buat esok-esok kan? Dia bagi gambar, dia tanya nama orang kita pula. Tahu jugalah label-label dia punya struktur kan? Bentuk dia. Alga unicell seperti Chlamydomonas. Spirogyra adalah alga multisel. Mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Ni kalau yang dekat Spirogyra ni kloroplas, ini mengandungi klorofil. Chlamydomonas, yang ni bahagian ni adalah dia punya kloroplas. Okey, seterusnya, mikrob yang seterusnya adalah protozoa. Okey, protozoa, saiz protozoa, kebanyakan protozoa adalah unicell, saiz 5 mikrometer hingga 250 mikrometer dan dapat dilihat melalui mikroskopik cahaya berkuasa rendah. Okey, lazimnya wujud secara berkoloni. Ramai-ramai lah. Okey, bentuk-bentuk protozoa ada pelbagai. Okey, contoh yang pertama dia bagi kat kita paramecium. Paramecium, ni gambar dia bagi, ni paramecium Okey, berbentuk seperti selipar. Mempunyai struktur seperti mikronukleus, makronukleus, cytoplasma, vakul makanan, vakul mengecut, membran sel, rambut halus yang kita panggil sebagai cilium. Kita tengok gambarnya bagi. Ni
Okey, dia ada vakul makanan, vakul mengecut, mikronukleus, nukleus yang kecil, nukleus yang besar. Dia ada struktur rambut yang halus, cilia. Ini cilia dan ini membran sel. Okey. Okey, protozoa, contoh yang kedua untuk protozoa adalah ameba. Okey, ameba ini tidak mempunyai bentuk yang tetap sebab bentuknya berubah-ubah semasa bergerak. Ini adalah contoh gambar bagi protozoa, ameba. Mempunyai struktur seperti nukleus, cytoplasma, vakul makanan atau vakul mengecut dan membran sel. Ini labelnya lah. Okey, ini adalah protozoa contoh yang kedua iaitu ameba. Baik, nutrisi. Macam mana dia mendapatkan makanan? Okey, mengamalkan nutrisi yang pelbagai. Ada protozoa yang boleh menjalankan fotosintesis. Contohnya seperti Euglena. Euglena ni dia buat makanan dia sendiri. Ada yang parasit. Contoh Plasmodium. Okey. Kalau ameba pula dia dapatkan makanan melalui kaedah fagositosis. Okey, ameba menggunakan unjuran cytoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium ataupun kaki palsu. Ni kamu nampak tak dalam rajah ni? Ni kan? Ini adalah unjuran dia. Bahasa mudah dia melunjuk. Okey, unjuran dia kita panggil unjuran ni sebagai pseudopodium ataupun kaki palsu. Okey. Dan mengepung makanan. Dia nak kepung makanan, contoh ni makanan kan? Dia kepung makanan dalam ni. So dia guna pseudopodium. Kita panggil proses ini proses fagositosis. Ni nampak. Dia bagi detail sikit kita kan. Ni makanan. Ameba bergerak ke arah makanan. Mengepung makanan. Vakul makanan terbentuk. Jadi bentuklah vakul makanan kan. So makanan dicerna dan nutrien diserap. Alright. Okey, macam mana ameba, protozoa membiak? Okey, yang pertama belahan dedua. Ni aseks lah. Bermula dengan pembahagian nukleus diikuti pembahagian cytoplasma. Contoh belahan dedua ni ameba kan. Ameba buat belahan dedua. Okey, paramecium dan ameba membiak secara aseks melalui belahan dedua. Sama jugalah paramecium pun ni nampak dia terbelah dekat bahagian ni. Bahagian nukleus dia. Okey, selinduk membahagi dua untuk membentuk dua sel anak yang mempunyai bahan genetik yang serupa dengan induk. Cara pembiakan. Okey, selain daripada itu, selain paramecium ni, selain daripada belahan dedua, dia juga boleh membiak secara seks iaitu konjugasi. Tukarlah, maksudnya dia berkonjugasi secara seks pertukaran maklumat gamet genetik lah. Okey. Dua paramecium bertaup dan pertukaran bahan genetik berlaku. Okey, kat mana dia duduk? Okey, paramecium dekat air tawar. Ameba, tanah yang lembap, air tawar, air laut dan perumah. Okey, seterusnya, mikrob yang seterusnya adalah bakteria. Okey, saiz bakteria. Okey, bakteria merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer sahaja. Dapat dilihat melalui mikroskop cahaya berkuasa tinggi. Bentuk dia. Okey. Penamaan dan pengelasan bakteria adalah berdasarkan bentuk asas bakteria. Okey, ada 4 bentuk bakteria. Sfera. Okey, ataupun coccus, pilin, spirillum, rod ataupun bacillus dan coma, vibrio. Atau istilah lain dia vibrio lah. So ada 4 bentuk bakteria. Sfera, pilin, rod, coma. Okey, ini contoh. Kan? Ini nama bakteria lah, ni nama bentuk dia. Coccus, spirillum, bacillus, vibrio. Okey. Okey, struktur asas bakteria. Kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh yang memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Ni dia punya struktur asas bakteria. Ini dinding sel dia. Okey, dia label kat kamu kan dinding sel. Okey, ni dinding sel. Okey. Flagellum, dia ada macam ekor ni. Kan? Okey.
Sesetengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. Ada yang mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili. Pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Ada juga bakteria yang mempunyai struktur seperti ekor, iaitu flagellum, untuk bantu dia bergerak lah. Okey. Kalau flagellum fungsinya untuk membantu pergerakan. Kalau pili fungsinya adalah untuk membantu proses bakteria itu melekat pada sesuatu permukaan lah. Okey, nutrisi macam mana dia makan? Dia dapat sumber makanan daripada mana? Okey. Bakteria yang mempunyai klorofil menghasilkan makanan sendiri. Ada yang buat makanan sendiri. Ada yang bersifat parasit, ditumpang daripada perumah. Ada yang saprofit, dapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati. Okey, habitat bakteria, udara, air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang merebut. Cara bakteria membiak, aseks, iaitu berlahanda dua, dan juga ada yang konjugasi. Ini contoh pembiakan aseks, iaitu berlahanda dua. Sel induk membahagi menghasilkan sel anak. Okey, ini adalah secara konjugasi pembiakan seks. Kamu boleh baca lah. Okey, di mana pembentukan tube konjugasi disambung, kan? Pertemuan dua sel, dia pindah bahan genetik. Nampak? Ini plasmid ni. Plasmid dipindahkan bahan genetik dia. Dia derma. So, sel anak dengan kandungan genetik yang sama. Ini konjugasi bakteria, dia cerita detail lah. Okey. Plasmid merupakan gelang kromosom kecil yang mampu bereplikasi secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria berlaku. Ciri istimewa bakteria. Okey, bakteria seperti Bacillus anthracis membentuk endospora. Dia ada satu special khas kat dia. Ada endospora. Apa fungsi endospora ni? Supaya bakteria itu dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlalu panas atau terlalu sejuk, kemarau ataupun ketika kekurangan makanan. Okey. Ciri istimewa dia. Okey, endospora ni spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Contoh macam ni. Kan dalam ni, okey, ada spora kan. So dekat lapisan luar dia, okey, dekat lapisan luar dia ada endospora. Dia akan sebagai satu perlindungan lah, perlindungan pada ketika panas yang melampau ataupun sejuk yang melampau ataupun kemarau dan sebagainya, ataupun tak ada makanan. Okey, di mana endospora ini dia akan pecah apabila kawasan persekitaran tu sesuai dah untuk dia hidup. Dan seterusnya dia bercampur untuk membentuk bakteria yang baru. Itu special dia. Okey, special bakteria dia ada endospora, sorry. Ini gambar rajah. Spora dalam ni. Ini permukaan perlindungan kita panggil sebagai endospora. Okey, seterusnya dan yang terakhir, yang kelima, mikrob yang kelima, virus. Okey, size virus. Okey, virus ni adalah mikrob yang paling seni. Maksudnya dalam banyak-banyak mikrob, dia lah yang paling kecil. Saiznya kurang daripada 0.5 mikrometer. Hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Okey, ini contoh-contoh lah. Okey. Virus yang berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza. Sfera, helix, polyhedral. Ada yang kompleks, maksudnya dia gabung helix dengan polyhedral. Okey, ini contoh-contoh lah nama-nama virus. Okey. Influenza, virus yang menyebabkan penyakit rabies. Okey, rotavirus, papilloma virus. Kan macam kita adenovirus, macam kita sekarang ni tambah pula apa? Coronavirus. Macam-macam. Okey, bentuk virus. Ni sfera. Okey, contoh virus influenza. Ini berbentuk helix. Contoh virus mosaic. Bentuk helix. Lapisan-lapisan macam ni. Ni yang ketiga bentuk polyhedral. Contoh adenovirus. Yang keempat bentuk yang kompleks. Contoh bacteriophage. Dia gabung helix
Dia gabung helix. Okey, ni helix lah kat sini kan helix kan. Ni helix. Sini helix dan juga digabung polyhedral kepala ni. So kita panggil sebagai bentuk virus yang kompleks. Dia gabung helix dan polyhedral. So virus ni pun bentuk dia 4 juga, sama macam bakteria tadi. Bakteria tadi pun ada 4 juga. Okey, struktur asas virus. Okey, virus terdiri daripada berbenang asid nukleik, asid deoksiribonukleik DNA atau asid ribonukleik RNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid. Ni yang menentukan bentuk virus. Dalam ni ada ni lah virus, so dia dilindungi oleh kapsid. Alright. Okey, ciri-ciri khas virus. Berbeza daripada organisma lain, virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana dia tidak menjalankan respirasi, dia tidak berkumur, dia tidak tumbuh dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan, tumbuhan, macam manusia. Okey? Dia perlukan perumah untuk ditumpang. Kalau tak, dia tak boleh. Alright? Raja menunjukkan urutan proses pembiakan bakteriofage dengan menjangkiti bakteria, iaitu sel perumah. Ni gambar raja. Dia cerita macam mana virus menumpang dekat bakteria. Yang dipanggil yang menumpang kat bakteria lah. Okey? Bakteria tu jadi perumah dia. Mula-mula dia buat apa? Virus melekatkan diri pada permukaan sel perumah. Contoh sel bakteria kan. Lepas tu dia suntik bahan genetik dia, iaitu DNA. Dia bagi DNA masuk ke dalam sel bakteria. Kemudian bahan genetik virus mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein ataupun kapsid. Dia take over pula bakteria punya sistem. Kan? Jahat ni. Yang keempat, bilangan virus baru yang dihasilkan di dalam sel bakteria akan bertambah. Nampak? Dah bertambah dah bilangan dia. Virus baru ini memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel bakteria yang lain. Okey, nampak tak? Okey, dia punya cycle dia. Pembiakan bakteriofage. Okey.